Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di Wan Alwi Digital Wizard, di page Nadi Duit, di Instagram Wan Alwi Digital Wizard, di TikTok Wan Alwi Digital Wizard dan juga di YouTube Wan Alwi Digital Wizard. InsyaAllah kita sambung lagi apa yang kita bicarakan dan sebelum ni kita bicara tentang 3 elemen penting yang berada dalam perniagaan, iaitu bagaimana kita menguruskan manusia, menguruskan bisnes dan menguruskan diri sendiri. So ni kita dah cerita beberapa perkara bagaimana menguruskan manusia. Sekarang ni kita masuk part yang kedua, bagaimana menguruskan bisnes. Dalam kita menguruskan bisnes, antara dia ada dua perkara yang perlu kita fokus. Yang pertamanya adalah kita nak fokus kepada bagaimana kita nak mencegah masalah timbul dan juga kita nak menyelesaikan masalah sekiranya timbul. Itu part yang pertama. Part yang kedua ialah dalam bisnes kita nak mencapai apa yang kita inginkan supaya result-result ia tercapai. Apa yang kita rancang itu tercapai lah. So apabila kita pergi ke part yang pertama, dia ada beberapa perkara. 2, 4, 6. Ada 6 perkara dalam part yang pertama nanti. Ada 8 perkara dalam part yang kedua. Dalam part yang pertama iaitu orang yang berbisnes mestilah dia mesti pandai untuk menyelesaikan masalah dan juga dia kena buat satu tindakan untuk menghalang masalah itu timbul untuk kedua, ketiga kalinya lah. Okey, apa yang perlu dilakukan pertamanya adalah bagi usahawan dia perlu sentiasa boleh diagnostik, information gathering. Setiap informasi yang datang itu dia akan diagnostis, maknanya dia akan membuat kajian, dia akan mengidentify sama ada informasi-informasi yang datang itu mestilah jelas pada situasinya. Dia akan mencari informasi itu pada sumber-sumber yang betul dan juga dia ada kemahiran untuk mentanyakan beberapa soalan yang akhirnya dia akan dapat satu informasi, satu maklumat berkaitan dengan apa sahaja yang berkaitan dengan bisnes secara tepat supaya dia boleh membuat keputusan. Maknanya dia mesti mendapatkan kemahiran bagaimana untuk memastikan bahawa segala maklumat yang datang itu dapat diclearkan, dijelaskan, ditapis, diuli sehinggalah menjadi satu informasi yang berguna untuk syarikat. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah usahawan apabila dia membuka syarikat, dia kena ada pemikiran analitik. Maksudnya pemikiran yang boleh membuat analisa. Apakah pemikiran ini? Pemikiran ini memang digunakan untuk dia menghadapi, menyelesaikan berbagai masalah yang timbul, merancang sebagainya. Digunakan secara logik, secara sistematik dan juga secara sekuen. Maknanya dia tahu bagaimana untuk membuat analisa, melihat data-data dan dia tahu bagaimana membuat perkaitan dan juga dia tahu untuk melihat secara logiknya di mana untuk dia memajukan bisnesnya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah forward thinking, berfikir masa depan ni. Maknanya sebagai seorang usahawan, dia kena tahu dari konsep bagaimana setiap tindakan, fakta, data yang dia dapat itu yang diproses, yang dia analisa itu, apakah kesannya kepada masa depan, yang kesannya terkini dan kesannya pada masa depan, dan bagaimana dia boleh melihat ataupun mengambil berapa tindakan yang sesuai sebagai preparation kepada apa yang akan berlaku di masa hadapan. Maknanya usahawan ni dia mencari peluang dan juga dia bersedia beberapa cushion untuk menghadapi masa depan yang sentiasa berubah-ubah lah. Sekarang kita pun dah menghadapi itu sekarang kan. Bagi yang prepare lah. Bagi yang tak prepare pun kita sekarang dalam proses untuk prepare dan melihat ke arah masa depan yang lebih mencabar. Okey, itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah conceptual thinking, berdasarkan pemikiran konsep ni. Kenapa? Dalam pemikiran konsep ni, dia kena pandai untuk melihat beberapa solusi daripada pemikiran holistik, abstrak dan juga pemikiran yang sudut pandang yang teori, abstrak dan juga holistik. Maknanya seorang usahawan ini dia kena latih diri dia untuk mendapatkan solusi yang betul berdasarkan melihat secara keseluruhan, abstrak yang boleh dia ambil dan juga beberapa teori yang boleh dilihat dan disesuaikan dengan bisnes. Itu conceptual thinking. Dan seterusnya, tak dapat tidak seorang usahawan itu mesti melatih diri untuk strategic thinking. Strategic thinking ni diperlukan bagaimana dia membuat analisa, mengambil balik semua analytic thinking, forward, conceptual itu dan dia melihat bagaimana untuk meletakkan posisi bisnesnya secara kompetitif dalam marketnya, dalam industrinya dan juga dia melihat trend-trend semasa yang berlaku, dia melihat kepada
potential buyer, pembeli-pembeli, customer yang berpotensi, customer yang ada, bagaimana nak mengekalkan customer yang ada, bagaimana nak menarik customer potensi untuk bersama dengannya, dan akhirnya dia juga tahu apakah kekuatan, kelemahan dalam syarikatnya kalau nak dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain dalam industri. Maknanya dalam konsep yang kita berada dalam dunia keusahawan ini, kita kena tahu kekuatan kita, kelemahan kita, kita mempergunakan kekuatan kita, kita menggunakan kelemahan kita untuk memberi manfaat kepada kita. Kan kadang-kadang kelemahan kita pun ada satu manfaat juga kalau kita check betul-betul. Sebab tu dalam pengurusan strategi ini banyak perkara yang boleh dia belajar, dan dia belajar berdasarkan konsep yang orang kata melihat berbagai-bagai angle untuk seorang usahawan itu melihat bisnesnya nak letakkan dalam posisi apa. Okey, dan seterusnya technical expertise lah. Dia kena memang kemahiran ni memang satu benda yang perlu dipelajari oleh usahawan-usahawan, kerana dia melihatkan beberapa area angle dalam bisnes ini. Dia bukannya teori saja, dia juga ada berkaitan dengan technical. Dia bukannya abstract saja, dia bukan holistik saja kan. Benda-benda technical ni pun kita kena ambil part juga, kerana ia adalah sebahagian daripada kita nak menyelesaikan berbagai masalah dalam bisnes. Itu yang part pertama. Yang part kedua yang ada 8 ni, bagaimana kita nak mencapai matlamat ni. Biasanya orang usahawan ini sentiasa nak melatih diri dia menjadi seorang yang inisiatif, yang proaktif, yang sentiasa nak identify, nak melihat, nak mendapatkan sesuatu yang mana apakah yang perlu dibuat, apakah yang perlu diletakkan supaya dia mudah untuk mencapai resultnya berdasarkan pada situasi-situasi yang berlaku pada waktu itu. Yang keduanya ialah dia ada pemikiran berorientasikan keusahawanan, yang mana dia mesti nak bisnesnya ada untung. Dia mencari peluang-peluang yang memberikan manfaat, peluang keuntungan pada bisnes. Dia nak, kalau dia ambil risiko, mesti risiko itu calculated risiko yang memang dikira betul-betul untuk mencapai goal dia. Dia tak bukan hentam kromo, dia buat ambil risiko yang telah pun dikira sebetul-betulnya berdasarkan pada pemikiran yang begitu detail. Dan seterusnya, yang ketiganya adalah seorang usahawan itu dia mesti mengasuh, mendidik, menyuburkan dari sudut inovasi dalam syarikat itu sendiri. Sebab apa? Dalam kita berada dalam keusahawanan ni, dia punya trend sentiasa akan berubah. Kita perlukan pada sistem yang baru, dan juga bila perlukan sistem baru, dia perlukan pada duit-duit untuk memegang sistem itu. Yang akhirnya nanti usahawan ini ialah dia kena bersedia dengan apa saja perubahan-perubahan dalam organisasi, perubahan dalam industri, dan apa saja perubahan yang akan mengganggu organisasinya, dan dia tidak mahu apa saja perubahan di luar itu akan mengganggu, dan dia sentiasa maju ke hadapan dengan berbagai inovasi. Yang ini pun satu benda yang orang kata mencabar jugalah, terutama kalau kita buat bisnes yang berkaitan dengan pendidikan. Kita ada agensi yang jaga kita. Kadang-kadang apabila kita mahu buat perubahan, agensi itu tidak bersedia untuk menerima perubahan tersebut. Itu pun satu cabaran juga. Yang seterusnya adalah dia juga yang keempatnya ialah yang dia mesti mempunyai pemikiran yang result oriented ni. Maknanya dia nak fokus pada apa saja dia buat mesti ada result dia. Apa saja yang dia buat mesti ada result dia, mesti ada setting dia, mesti ada tempoh pelaksanaannya, dan juga kerana itulah dia boleh nak setkan apa saja halangan yang akan mengganggu goal dia, dan juga dia nak fokus betul-betul untuk mencapaikan goal itu, dan juga dia kalau boleh dia nak mencapai goal dan nak melebih daripada apa yang dia letakkan sebagai goal dia, matlamat dia. Itu pun satu yang cabaran juga berkaitan dengan result orientasi ini, kerana banyak cabaran-cabaran yang akan menunggu untuk mengganggunya. Dan seterusnya adalah ketelitian. Bagi seorang usahawan itu, dia kena pastikan bahawa dia akan mendapat maklumat secara komplit dan secara accurate yang tepat. Sebab usahawan ini dia ada banyak andaian-andaian, banyaklah bawang-bawang yang datang, tapi dia kena pastikan betul-betul dia mencari sesuatu yang informasi yang komplit dan juga yang paling accurate pada waktu itu, kerana dia nak prepare secara terbaiknya untuk meeting, presentation, untuk memastikan bisnes dalam keadaan yang okey, dan juga dia nak pastikan bahawa apa saja komitmen, agreement yang disetujui akan dipenuhi dengan sebaiknya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah dia mesti seorang yang tegas dalam membuat keputusan, kerana dia bermain dengan masa, dia bermain dengan kesan-kesan, efek, dan dia bermain dengan duit. Jadi seorang usahawan itu dia kena pastikan bahawa selain pada titi dia mesti tegas dalam keputusannya, bahawa nampaknya macam bodoh atau rugi, tapi dia tetap dengan keputusan dia kan. Sebab apa? Pemikiran pekerja tak akan sama dengan pemikiran usahawan. Sebab tu kalau pekerja komen pasal majikan ni zalim lah, majikan ni
penting duit sendiri-sendiri, nak kaya semua. Itu adalah pemikiran pekerja. Pemikiran majikan, pemikiran usahawan tidak. Sebab usahawan ni dia melihat secara holistik besar. Pekerja dia melihat secara pemikiran yang kecil, tempat dia bekerja saja dan sekitar apa yang dia bekerja. Dia tak nampak secara keseluruhan. Sebab itulah kalau usahawan, dalam sudut dia punya ketelitian, dalam sudut dia punya ketegasan, itu kadang dia tak dipengaruhi dengan apa saja rumus, apa yang dibicarakan oleh pekerjanya lah. Dia tahu apa yang nak dia buat, dia ada grup usahawan yang apa je nak fokus. Dan seterusnya ialah berkaitan dengan kepintaran berbisnes lah. Yang intelijen dalam berbisnes ni, dia kena sentiasa menuntut ilmu, sentiasa berjumpa dengan orang-orang yang tahu dan lama dan berpengalaman dalam bisnes untuk dia mengambil kepintaran bisnes dalam bidang masing-masing. Dan seterusnya adalah dia kena melihat pada global perspektif lah. Yang ke-8 ini maknanya bagi seorang usahawan itu, dia bukan fokus pada bisnes saja, dia bukan fokus pada lokaliti, tapi kadang dia kena tengok juga secara globalnya apakah kesan-kesan yang mungkin berlaku dan akan mengganggu bisnesnya juga. Jadi itulah antara perkara yang kita boleh ambil pengajaran dan iktibar daripada cara menguruskan bisnes sebagai salah satu daripada 3 elemen penting dalam kita melaksanakan bisnes. Dan ini juga sebenarnya berkaitan dengan dunia HR juga. Kenapa? Dianya ada kaitan dengan macam kita menukar pekerja untuk menghadapi setiap perkara-perkara yang komponen kecil yang kita bicarakan sebelum ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.